Okey, baiklah kita sambung ke lembaran kerja 6, perbincangan lembaran kerja 6. Seperti biasa, tuliskan nama, kelas dan tarikh. Masih lagi dalam tema 1, inquiry dalam sains, unit 1, kemahiran saintifik. Okey, jadi ini tahap penguasaan 4, agak tinggi. Baik, kita terus kepada soalannya. Okay, jawab soalan-soalan berdasarkan jadual. Okay, jadual di bawah menunjukkan keputusan bagi suatu penyiasatan. Okey. Dekat sini, okey, kalau kita tengok kat sini adalah bentuk soalan gabungan petikan dan juga jadual. Okey, ini adalah jadual ya. Okey, jadual ni terbahagi kepada dua untuk pengetahuan murid-murid. Okey, ini adalah jadual melintang. Okey, jadual melintang ni maksud kita akan baca daripada kiri ke kanan. Itu jadual melintang. Dan ada satu lagi jenis jadual ialah jadual mendegak, iaitu kita baca daripada atas ke bawah. Okey, bentuk soalan ni adalah gabungan jadual petikan dan jadual. Okey, lepas ni kita akan belajar juga mengenali bentuk-bentuk gabungan soalan. Okey, petikan tu yang di atas tu, jadual di bawah menunjukkan keputusan bagi suatu penyiasatan. Okey, itu adalah petikan, dan ada kadang-kadang ada sesetengah perkataan dalam petikan itu membantu kita untuk mengenal pasti pemboleh ubah. Okey, ingat ya, pemboleh ubah ni adalah salah satu kemahiran proses sains yang paling penting sekali dalam menjalankan eksperimen ya. Okey, sebab kebanyakan daripada jawapan-jawapan ataupun soalan-soalan menggunakan pemboleh ubah. Okey, kita tengok. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan cara kita membaca jadual. Okey, cara pembacaan yang salah. Okey, cara pembacaan yang salah biasanya murid dia akan baca masa pemanasan 5, 10, 15, 20. Suhu air 20, 40, 60, 80. Okey, itu sebenarnya cara memahami jadual dengan cara yang salah, cara bacaan. Okey, sebenarnya cara yang sebenar ialah membaca masa pemanasan 5 minit, suhu air 20 darjah Celsius. Ini darjah ya, dan sini adalah Celsius. Unit untuk mengukat suhu. Okey, kemudian masa pemanasan 10 minit, suhu air 40 darjah Celsius. Masa pemanasan meningkat sebanyak 15 minit, suhu air pun meningkat menjadi 60 darjah Celsius. Suhu air masa pemanasan 20 minit, lalu suhu air meningkat menjadi 80 darjah Celsius. Okey, itu cara kita nak menganalisis ataupun membaca jadual. Okey, sebenarnya kalau dekat dalam bentuk jadual, soalan bentuk jadual ni dah agak mudah sebab dia dah tersedia PM dan PB. Okey, PM tu ialah pemboleh ubah, singkatan bagi pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimanipulasikan, dan PB adalah pemboleh ubah bergerak balas. Dalam video penerangan cikgu bagi pun dah ada terangkan tentang mengawal pemboleh ubah ya. Okey, yang minggu sebelum ni ada dalam video penerangan tentang pemboleh ubah. Okey, perkara yang perlu
murid-murid buat. Pertama, bila nampak saja soalan jadual, kita dah memahami ya. Ini adalah tajuk tentang suhu ya, pemanasan suhu air. Dan kat sini terus labelkan PM dan PB supaya kita dapat kenal pasti dan kemungkinan bila kita nak gunakan semula, kita tak pula tercari-cari. Jadi kita terus je dah ada dah kita punya point kat sini, inilah PM, ini PB, dan selain itu kita nak elakkan kecuaiannya jika berlaku jika soalan minta maklumat yang sama. Pemboleh ubah dia minta lagi pemboleh ubah untuk kita nak menjawab sesuatu tu. Jadi tak perlu kita cari kali kedua, jadi kita dah ada catatan dekat situ, jadi dah menjiwatkan masa. Kita terus kepada soalan A. Nyatakan satu parameter yang berubah mengikut masa berdasarkan jadual di atas. Dekat sini kita kena bulatkan apa kehendak soalan. Parameter ni ialah sifat atau perkara kepada pemboleh ubah tu. Kalau dekat sini ya, parameter yang berubah mengikut masa. Bukannya perkara yang diubah ya. Kalau perkara yang diubah tu adalah pemboleh ubah dimanipulasikan. Macam dalam video pembelajaran sebelum ni pun dah beritahu tentang pemboleh ubah ya. Tapi dekat sini soalan ni minta nyatakan satu parameter yang berubah mengikut masa. Apa yang berubah mengikut masa ni? Jadi yang berubah mengikut masa biasanya adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi dekat sini kita boleh tulis jawapannya. Apa dia pemboleh ubah bergerak balas? PB dekat sini ialah suhu air dalam kurungan darjah Celsius. Jadi kamu tuliskan dekat sini suhu air. Itulah parameter yang berubah seiring mengikut masa. Sebab bila masa pemanasan meningkat, maka suhu air pun meningkat juga ya, berubah mengikut masa. Jadi jawapannya ialah suhu air. Seterusnya soalan B. Nyatakan perbezaan suhu air dari minit ke-5 hingga minit ke-20. Dekat sini kita bulatkan. Kamu pun kena bulat juga. Bulatkan kehendak soalan. Kehendak soalan adalah perbezaan. Dari segi apa perbezaan apa? Suhu air. Jadi perbezaan ni kalau dalam matematik pun kamu dah tahu. Bila ada perkataan beza, kita kena tolak. Jadi perbezaan suhu air dari minit ke-5 hingga minit ke-20. Minit ke-5 hingga minit ke-20 suhu air. Minit ke-5 ialah 20 darjah Celsius. Minit ke-20 ialah 80 darjah Celsius. Jadi 80 perbezaannya. Apa perbezaannya? 80 tolak 20. Jadi 80 tolak 20, jawapannya ialah 60. Kamu tuliskan, tak perlu tulis jalan kerja. Dekat sini dia tak minta jalan kerja. Jadi terus kamu tuliskan jawapannya 60 dan jangan lupa unit. Unit ni apa? 60 tu apa? 60 tu ialah suhu air, ialah unit ni ialah darjah Celsius. Jadi 60 darjah Celsius. C. Jika tempoh penyiasatan ini dilanjutkan kepada 25 minit, ramalkan. Ini soalan ramalan ya. Ramalkan suhu air yang mungkin. Cikgu ulang. Jika tempoh penyiasatan ini dilanjutkan kepada 25 minit, ramalkan suhu air yang mungkin. Kat jadual ni tak ada 25 minit. Jadi dia minta kita ramalkan jika air ni dipanaskan selama 25 minit, berapa suhunya. Macam mana nak buat? Dekat sini kita tengok jadual. Kehendak soalan ialah meramal. Dia punya poinnya ialah 25 minit. Macam mana kita nak tahu 25 minit?
di bahagian mana? Okey. Pertama kita kena tahu beza. Dia punya beza dan sifat perbezaan antara maklumat-maklumat ini. Okey. Beza antara 5 minit ke 10 minit. Berapa minit? Kemudian beza di antara 10 minit ke 15 minit berapa minit? Beza di antara 15 minit ke 20 minit berapa minit? Dan bila kita dah tahu dia punya sifat ulangannya, sama ada ulangannya berganda ke atau sama ke, baru kita boleh tentukan 25 minit tu di bahagian mana. Okey, dekat sini cikgu tuliskan dulu. Kamu kena buat je macam cikgu buat. Kamu kena buat catatan. Okey, conteng boleh conteng. Dekat sini macam cikgu buat ni, tunjukkan. Tak payah padam pun, supaya pemeriksa bila dia tengok ada tanda buat catatan. Biasa kita tengok, kita nak bagi tahu yang ini cara kamu berfikir. Kamu menjawab ni kamu berfikir. Tulisan pun kamu buat catatan, garis, bulatkan, bagi pemeriksa kertas ataupun lihat. Kalau dekat sini cikgu lah. Okey. Kalau penilaian lain, nampak cara kamu berfikir, macam itu. Okey, ini cikgu dah tuliskan. Okey, jadi kamu tulis macam ni. Kita kira, tengok ya. Okey, macam mana tak tahu beza, kita kena tolakkan ya. Okey, perbezaannya 10 tolak 5, kita dapat 5 lah. Okey, jadi ini pun 5, ni bezanya 5 di antara setiap perubahan masa ni, bezanya adalah 5. Ni pun 5, ni pun 5. Jadi dia berulang, sifat yang berulang 5, 5, 5. Jadi dekat sini mestilah 20 campur 5. Jadi 25 minit. Jadi dekat sini yang soalan minta 25 minit pada kotak yang ini. Jadi dekat sini berapa? Okey. Perkara yang sama juga kita buat pada bahagian suhu air. Tadi bahagian masa pemanasan kita nak tahu, sebabnya dekat dalam kotak jadual ni dia tak ada tulis pun di manakah 25 minit tu. Di bahagian selepas 2 kotak ke 1 kotak ke, kat sini 1 kotak saja sebagai gandaan 5-nya. 5, 5, 5, 5. Jadi ramalan kita mestilah 20 ni ditambah 5, jadi 25 minit, sama dengan permintaan soalan tu nak pada minit yang ke-25. Ramalkan suhu air. Jadi kita buat perkara yang sama juga pada suhu air. Okey, cikgu buatkan. Okey, kita tengok ya. Okey, 20. Okey, perubahan 20 campur 40 ataupun 40 kita tolak 20, jadi kita dapat 20 lah. Jadi 20 ni campur 20 akan jadi 40. Okey, ini beza di antara 40 ke 60. 60 ni nilai yang besar ya, nilai besar kita tolakkan. 60 tolak 40 kita dapat 20. Ini pun sama, 80 tolak 60 kita dapat 20. Maksudnya 60 ni tambah 20 akan jadi 20. Jadi dia punya sifat ulangannya adalah sama juga. Ulangannya sama, 20, 20, 20. Jadi ramalan kita di sini ialah 80 darjah Celsius ini kita tambahkan dengan 20. Sebab sifat ulangannya sama. Jadi kita meramal ulangannya pun sama 20. Jadi 80 campur 20. Maka pada minit ke-25 suhu air adalah sebanyak 80 campur 20 ialah 100. Okey, 100 darjah Celsius. Jadi kita tuliskan di sini 100 darjah 100 dan jangan lupa unit darjah Celsius tu. Kalau kamu tertinggal unit dikira salah. Okey, 100 darjah Celsius, tak perlu tulis panjang-panjang Suhu air yang mungkin ialah tak perlu, terus saja tulis
100 darjah Celsius. 100 darjah Celsius. Okey, sekarang kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan D. Apakah pola perubahan suhu air sepanjang penyiasatan ini? Okey, pola ni ialah corak. Samalah dua-dua ni. Okey, pola ni ialah kehendak soalan. Okey. Kehendak pola atau corak perubahan suhu air. Okey. Jadi corak atau perubahan ni kamu kena ingat dia ada 3 jawapan saja, iaitu sama ada bertambah, berkurang atau tiada perubahan. Bertambah ataupun menaik, berkurang ataupun menurun ataupun tiada perubahan. Dia 3 saja jawapan ni, kamu pilih 3 saja di antara jawapan yang ada ni. Okey, kena ingat bila pola dengan corak jawapannya 3 ni saja. Okey, ni macam markah percuma je. Mudah, soalan mudah. Okey, jadi dekat mana corak perubahan apa? Suhu air. Kita tengok suhu air. Okey, tengok suhu air. Suhu airnya berubah 20 darjah Celsius, 40 darjah Celsius, 60 darjah Celsius, 80 darjah Celsius dan tadi 100 darjah Celsius. Jadi angka ni semakin menaik ke menurun? Angka ni semakin menaik. 20, 40, 60, 80 kan menaik kan? Okey. Jadi bila menaik maksudnya bertambah. Okey, jadi jawapannya ialah bertambah. Terus saja tulis bertambah. Tak perlu tulis pola perubahan suhu air sepanjang penyiasatan ini bertambah, tak perlu. Tulis saja. Sains tu mudah, kamu terus tulis bertambah. Sebab kalau kamu tulis panjang-panjang nanti dikuatiri, kalau tersilap penyusunan ayat nanti boleh bagi maksud lain dan boleh tersilap. Jadi perkara mudah tulis bertambah. Okey. Kemudian seterusnya soalan E. Apakah hubungan antara masa pemanasan dengan suhu air dalam penyiasatan ini? Hubungan. Okey, ini kehendak soalannya ialah hubungan. Okey, hubungan, kesimpulan dan hipotesis itu adik-beradik. Okey, cikgu panggil adik-beradik ataupun tiga beradik. Dia benda yang sama, tapi berlaku pada masa yang berbeza. Kalau hipotesis itu ialah jangkaan awal sebelum kita buat eksperimen. Sebelum buat penyiasatan kita buat jangkaan awal, itulah namanya hipotesis. Dan hubungan di antara ni, hubungan ni semasa kita menjalankan eksperimen tu, kita tengok apakah hubungan di antara pembuluh ubah dimanipulasikan dan pembuluh ubah bergerak balas. Ada tak dia punya hubung kaitnya? Dan kesimpulan tu adalah selepas eksperimen dah selesai dan eksperimen tu berjaya, maka kita akan buat kesimpulan. Tapi sebenarnya tiga beradik tu benda yang sama, cuma berlaku pada masa yang berbeza. Okey, sekarang macam mana kita nak jawab hubungan? Okey, hubungan ni kita jawab ada dua, sama ada SS. Ni cikgu tulis SS JM. SS ni ialah semakin. JM ni ialah jika maka. Ingat, kalau tiga beradik, kesimpulan, hipotesis atau hubungan antara soalan jenis ni, dia mesti SS atau JM. Okey, dekat sini cikgu lebih minat kamu gunakan untuk yang awal ni, kamu gunakan jika maka. Sebab jika maka ni dia boleh gunakan untuk semua penyiasatan, kebanyakannya. Tapi kalau SS ataupun semakin, dia ada setengah eksperimen saja, setengah ayat saja yang boleh menggunakan ayat semakin. Tapi tak salah kalau kamu gunakan, cuma dikuatiri ayat kamu tak sesuai dan menyebabkan maksud jadi lain. Okey, dekat sini macam mana kita nak jawab hubungan di antara? Okey, pertama kamu tulis jika maka, jika atas maka bawah. Kemudian dia ada PM, kemudian corak ataupun pola. Dia maka PB. Corak pula kan cikgu boleh tahu. PM dengan PB ni pun boleh ubah ni, kita akan gunakan. Gunakan untuk hubungan, untuk soalan hubungan, untuk soalan hipotesis, untuk soalan kesimpulan, untuk soalan pemerhatian, untuk soalan tujuan. Jadi pemboleh ubah ni penting.
Sebab kalau kamu salah pun boleh ubah, dia boleh bagi kesan kepada soalan-soalan yang lain. Okey, macam mana kita nak susun? Okey, kita baca soalan semula. Apakah hubungan antara masa pemanasan dengan suhu air dalam penyiasatan ini? Okey, masa pemanasan. Apa hubungannya masa pemanasan? Kita tengok masa pemanasan bila bertambah, corak perubahannya bertambah, suhu air pun bertambah. Baru kita jadi dekat sini kita faham bila masa pemanasan ni bertambah, maka ia akan bagi kesan kepada suhu air. Suhu air pun akan bertambah. Itu hubungannya. Hubungan di antara PM dan PB. Okey, jadi kita nak tulis kat sini jika PM-nya apa? Jika PM-nya apa? Masa pemanasan. Okey. Ataupun dekat sini dia dah beri, siap-siap kita gunakan apa yang dah diberi pada soalan. Okey, jika masa pemanasan, coraknya apa? Coraknya 5, 10, 15, 20 bertambah. Okey. Jika masa pemanasan bertambah, kemudian maka PB-nya apa? Suhu air. Suhu air ni apa? Bertambah ke berkurang? 20, 40, 60, 80 bertambah. Okey. Jadi jawapannya ialah jika masa pemanasan bertambah, maka suhu air bertambah. Okey, itu jawapan untuk jika maka. Tolong pastikan kamu buat 2 barisannya. Walaupun dalam soalan itu bagi 1 garisan saja. Okey, jadi cikgu cadangkan kamu buat juga 2 barisan ayat bagi mengelakkan kecuaian atau tertinggal perkataan dan mudah disemak. Macam mana yang dimaksudkan mudah disemak tu? Okey, mudah disemak tu maksudnya atas jika, maka bawah. Atas PM, bawah PB ni ada corak-corak. Jadi kan mudah untuk kamu nak semak. Berbanding kamu tulis dekat sini, jika kemudian ada lebihan ruang dekat sini, kamu tulis marker, kemudian sambung lagi sini, agak sukar dikuatiri bila kamu tulis tertinggal perkataan ataupun tersilap susunan, dah beri maksud yang lain. Okey, kalau nak guna SS ni semakin. Okey, SS semakin susunan ayatnya ialah semakin. Dia terbalik corak di tengah-tengah. Kalau jika maka dia punya pun boleh ubah di tengah-tengah, corak di hujung. Semakin corak di tengah pun boleh ubah di hujung. Semakin bertambah masa pemanasan, semakin bertambah suhu air. Itu siapa nak jawab menggunakan cara semakin. Okey, ini untuk jawapan hubungan antara hipotesis dan kesimpulan 3 beradik. Kita panggil ni 3. Cikgu panggil ni adalah soalan 3 beradik. 3 beradik. Okey. Jadi jika maka atau semakin susunannya seperti ini.